Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah, program Cakna Keuangan Islam anda. Dalam keadaan negara masih lagi bergelut dengan kerugian akibat pandemik COVID-19, utusan Malaysia melaporkan bahawa negara kita sekali lagi bakal mengalami kerugian dianggarkan lebih 300 juta ringgit akibat kerosakan harta benda mangsa-mangsa banjir di semua negeri yang terlibat. Dan seperti sedia maklum, zakat dan wakaf adalah alat-alat penting dalam keuangan sosial Islam. Oleh itu, Tijarah ingin meninjau lebih mendalam bagaimana zakat dan wakaf boleh digunakan secara berkesan ke arah membantu mangsa banjir. Selain itu, mengapakah pengambilan takaful itu diperlukan, terutama dalam musibah banjir di luar jangka yang dihadapi sekarang. Dan akhir sekali, memang benar, menangani keadaan banjir dengan baik adalah amat penting. Namun, krisis pasca banjir adalah isu yang lebih mendesak sebenarnya. Tekanan keuangan, tekanan emosi, impak negatif terhadap kesihatan mangsa banjir. Dan ini menimbulkan persoalan bagaimana objektif-objektif syariah boleh membantu mengendalikan mangsa-mangsa pasca banjir dengan berkesan dan bagi merungkai bagaimana keuangan Islam boleh memainkan peranan efektif dalam membantu mangsa banjir. Kita bersama Dr. Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali selaku pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah saya sihat. Hana pula apa khabar? Alhamdulillah. Doktor terlibat tak dengan selangsung dalam tragedi banjir ini, Doktor? Saya sendiri tidak terlibatlah, tetapi adalah kenalan dan juga saudara mara yang terlibatlah. Masya Allah. Doktor, wang ringgit kan melalui pemberian wakaf boleh digunakan untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan akibat bencana banjir. Dan sebagai contoh, membelikan mangsa banjir makanan, pakaian, perubatan dan sebagainya. Namun saya lebih berminat untuk tahu bagaimana sebenarnya instrumen wakaf ni boleh kita gunakan bukan sahaja dalam membantu mangsa banjir menangani kerugian jangka pendek mereka, tetapi lebih kepada pengurusan jangka panjang mangsa banjir itu. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Memang saya akui memang wakaf adalah satu instrumen yang sangat berpotensi lah. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah umat Islam, memang wakaf ini merupakan instrumen utama yang berperanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sama ada dalam bentuk prasarana dan juga kemudahan-kemudahan yang lain, sama ada masyarakat awam maupun individu. Tunai yang diberikan itu akan menjadi ain ataupun aset wakaf. Dan mengikut hukum wakaf, ain ataupun aset wakaf itu tidak boleh digunakan secara langsung. Sebaliknya pulangannya akan digunakan. Jadi kalau kita lihat wakaf tunai itu, kalau seseorang memberikan wakaf tunai, kita tak boleh guna direct wakaf itu untuk membeli makanan. Sebaliknya, wakaf tunai itu perlu dilaburkan untuk menjana pendapatan dan pulangan. Pulangan itu barulah digunakan untuk membeli makanan untuk penerima manfaat. Jadi kalau kita lihat ciri itu, kita perlu perhalusi bahawa sebenarnya untuk konteks keperluan jangka pendek yang memerlukan kita untuk menggunakan dana secara langsung dan tidak menunggu lama, mungkin instrumen kewangan Islam yang lain, contohnya infak dan sedekah dan hadiah, lebih sesuai kerana dia boleh digunakan langsung tanpa perlu mengekalkan aset asal ataupun wang tunai asal itu. Sebaliknya kalau untuk jangka panjang, contohnya kita nak buat suatu dana ataupun tabung bencana wakaf, bencana alam dalam bentuk wakaf, itu lebih sesuai. Jadi kita untuk ke depanlah, contohnya untuk jangka panjang, sekiranya berlaku lagi bencana alam seperti banjir dan seumpamanya berulang, contohnya setiap tahun ataupun setiap 2 atau 3 tahun, kita boleh daripada awal tubuhkan dana wakaf. Mungkin kita namakan sebagai dana wakaf untuk bencana, dan kita membuat suatu bentuk
plan ataupun perancangan yang strategi terhadap dana tersebut. Jadi bila kita dah kumpulkan dana tersebut, kita boleh laburkan, kita boleh gunakan untuk aset-aset strategi sehingga dia boleh memberikan pulangan. Dan pulangan yang terkumpul itu akhirnya boleh digunakan untuk membantu mangsa bencana lah, termasuklah masa banjir contohnya. Baik. Baik doktor, tadi doktor bagi tahu kita hanya boleh menggunakan pulangan daripada dana wakaf itu. Itu antara syaratnya. Kalau kita lihat kan mangsa banjir baru-baru ini terdiri pada mereka yang berbilang bangsa dan juga agama. Persoalan saya, adakah penerima wakaf ini terhad kepada mereka yang beragama Islam sahaja atau boleh diberikan kepada yang berlainan agama, doktor? Okey. So wakaf ini adalah satu instrumen yang very fleksibel sangat anjal dan dia sebenarnya boleh digunakan untuk apa-apa sahaja tujuan yang diingini oleh pihak penyumbang ataupun pihak pewakaf. Jadi tidak terhad hanya untuk orang Islam sahaja, dia boleh diwakafkan untuk tujuan masyarakat umum, termasuklah orang Islam ataupun bukan Islam. Dan kalau kita lihat dalam sejarah wakaf pun, memang dia digunakan untuk pelbagai, bahkan bukan untuk manusia pun ada. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, wakaf telah digunakan untuk memberi manfaat hatta kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar. Dan tentunya lah untuk manusia, untuk kemudahan air, kesihatan, pendidikan dan lain-lain. Jadi maksudnya wakaf ni bukan hanya untuk orang Islam, dia boleh kepada sesiapa sahaja diingini oleh pihak penyumbang, sama ada manusia, Muslim, bukan Islam ataupun Islam, haiwan, tumbuhan dan juga pelbagai tujuan lain yang diingini, dengan syarat tujuan itu bukanlah untuk sesuatu perbuatan dosa yang dilarang oleh syarak. Itu sahaja dia punya syarat yang dikenakan. Masya Allah, satu penjelasan yang cukup jelas berkaitan dengan syarat menggunakan dana wakaf ini. Tapi kita nak berhenti lihat seketika, doktor. Kembali lagi selepas ini dalam Tijarah. Jadi anda jangan ke mana-mana. Keuangan Islam meringankan beban mangsa banjir. Anda masih lagi bersama saya Hana Ismail dalam Tijarah. Kita bersama dengan Dr. Engku Rabiah Adawiyah membincangkan tentang isu ini. Doktor, tadi doktor telah menjelaskan mengenai dana wakaf. Sekarang berkenaan dengan zakat pula. Sudah pastikan golongan miskin ataupun asnaf yang terjejas akibat banjir boleh menerima bantuan zakat kerana mereka ni dalam golongan asnaf zakat. Namun bagaimana pula dengan mangsa banjir yang bukan dalam golongan asnaf? Adakah mereka juga boleh menerima zakat? Dan jika ya, sampai bila mereka berhak untuk menerima duit zakat, doktor? Okey. Baik, terima kasih Hana di atas soalan tersebut. Ya, memang kalau kita lihat zakat ini sebenarnya dikhususkan untuk asnaf yang tertentu sahaja. Dan kalau kita lihat tadi Hana ada menyebut dua kategori yang biasa dikenalilah di kalangan asnaf zakat, iaitu orang fakir dan juga miskin. Tetapi sebenarnya asnaf zakat ini ada lebih luas lagi. Dan selain daripada asnaf fakir dan miskin, kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 60, disebutkan bahawa zakat itu selain kepada orang fakir dan miskin adalah juga untuk amil yang menguruskan dan juga untuk orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan juga untuk orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang musafir. Jadi kita lihat di situ ada lagi asnaf-asnaf lain. Secara totalnya adalah 8 asnaf. Dan kalau kita lihat mangsa banjir, walaupun mereka bukan dalam kategori fakir dan miskin, tetapi apabila mereka ditimpa musibah banjir itu sendiri, mereka sebenarnya boleh dikategorikan di dalam asnaf gharimin. Kalau kita lihat secara literalnya, asnaf gharimin adalah orang yang berhutang. Tetapi para fuqaha telah menafsirkan orang berhutang ini dengan satu tafsiran yang agak luas dan boleh mencakupi juga golongan yang tertimpa musibah yang tertentu. Sebagai contohnya, kalau kita lihat di Malaysia kita ada Irsyadul Fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan.
pada tahun seawal 2014 kalau kita ingat 2014 pun ada juga bencana banjir yang berlaku di Malaysia, telah keluar dalam Isyaratul Fatwa menyebut bahawa sebenarnya zakat ini boleh juga diberikan kepada golongan yang terkena mudarat ataupun bencana seumpama banjir, puting beliung, tanah runtuh, gempa bumi dan lain-lain, yang mana rumah mereka musnah, tanaman mereka binasa dan tidak lagi ada harta yang mereka miliki dan boleh digolongkan sebagai golongan al-gharimin. Dan ini juga bersandarkan kepada beberapa pandangan ulama lah. Sebagai contohnya, Mujahid ada menyebut bahawa 3 golongan boleh dikategorikan sebagai gharimin, iaitu mereka yang hartanya dihanyutkan oleh banjir ataupun bah. Kedua, mereka ditimpa kebakaran yang menyebabkan musnah hartanya. Dan ketiga, mereka yang mempunyai tanggungan yang tidak ada baginya harta untuk diinfakkan kepada tanggungannya. Dan ini boleh disokong oleh suatu hadis sahih yang telah dinyatakan daripada Qabisah bin Mukharib Al-Hilali, di mana antara maksudnya adalah disebutkan di situ bahawa baginda SAW bersabda, maksudnya, hai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali untuk 3 golongan sahaja, iaitu lelaki yang menanggung bebanan, maka halal baginya meminta sehingga menyelesaikannya. Yang keduanya, lelaki yang ditimpa bencana sehingga binasa hartanya, maka halal baginya meminta sehingga mencukupi bagi dirinya dalam meneruskan sisa kehidupan ataupun menyelesaikan keperluannya. Dan yang ketiga, lelaki yang ditimpa kefakiran sehingga datang 3 orang lelaki yang bermaruah daripada kaumnya mengakui bahawa dia memang ditimpa kefakiran, maka layaklah untuknya meminta sehingga menyelesaikan keperluan hidupnya. Jadi kita lihat di situ ada 3 kategori gharimin yang disebut, termasuklah yang ditimpa bencana lah, seumpama banjir. Jadi di situ kita lihat memang jelaslah mereka ditimpa musibah banjir sehingga kehilangan harta benda dan sebagainya. Mereka masih lagi termasuk di dalam asnaf zakat yang 8, salah satunya iaitu al-gharimin. Dan di sini kita lihat Baitul Mal boleh memainkan peranan lah mengenal pasti golongan yang terlibat dan bolehlah disantuni, dan kadarnya adalah kita berdasarkan kerosakan yang ditanggung dan keperluan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan asasnya lah, sehingga boleh kita santunilah keperluan asas yang ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir tersebut. Baik, terima kasih doktor. Kita dah bincangkan mengenai 2 instrumen yang boleh kita gunakan untuk membantu mangsa banjir, yakni zakat dan juga wakaf. Saya nak alih pandangan doktor kepada takaful pula kan. Kalau kita lihat kan, yang sedihnya apabila ramai kan di antara mangsa banjir ini sebenarnya mereka ni melanggan takaful, tetapi mereka tidak melanggan polisi takaful yang merangkumi bencana alam. Dan ini kerana pelindungan bagi bencana alam itu memerlukan premium tambahan dan bukan dalam kategori perlindungan asas, dan memandangkan takaful ni adalah skim berasaskan konsep persaudaraan, perpaduan dan juga saling bantu-membantu. Bolehkah syarikat-syarikat takaful ini membenarkan pengguna takaful untuk membuat tuntutan walaupun pengguna ini tidak mengambil perlindungan tambahan yang merangkumi bencana alam? Okey. Menarik soalan daripada Hana tadi. So memang kita lihat memang bencana alam ini biasanya memang dikecualikanlah daripada sama ada perlindungan insurans konvensional maupun takaful. Kerana seperti yang disebut oleh Hana tadi, dia bukan termasuk dalam perlindungan asas. Oleh itu dia memerlukan kesedaran oleh pihak pengguna ataupun peserta takaful untuk betul-betul memahami sebenarnya dalam pelan takaful yang diambil itu apa sebenarnya yang dilindungi. Dan dia perlu peka bahawa sebenarnya terdapat beberapa perkara yang dikecualikan dan sekiranya beliau merasakan perlu untuk perkara tersebut, perlulah dia mengambil inisiatif untuk menambah item tersebut di dalam list yang dilindungi lah. Jadi kalau dia tidak melakukannya daripada awal, jadi di sini saya lihat dia ada 2 perkara lah. Yang pertamanya kita lihat kembali kepada kontrak asal takaful di antara para peserta. Sebab kalau kita lihat takaful ni dia agak berbeza daripada insurans konvensional. Takaful, kontrak dia tu ada 2 cabang. Satu di antara peserta sesama peserta. Yang kedua adalah di antara peserta dengan syarikat pengendali takaful.
Jadi kontrak antara peserta dengan syarikat pengendali takaful tu simple saja sebenarnya, iaitu kontrak supaya syarikat pengendali takaful mengendalikan dan menguruskan dana takaful yang dikumpul. Dan kontrak utama adalah di antara para peserta itu sendiri, di mana mereka saling bersetuju untuk melindungi satu sama lain berasaskan perkara-perkara yang telah dipersetujui. Maknanya kalau mana-mana peserta yang menanggung kerugian akibat bencana dan sebagainya termasuk di dalam perlindungan yang telah dipersetujui, hanya itu sahajalah yang akan yang dibenarkan untuk menggunakan dana takaful. Jadi kalau mereka bersetuju untuk cover perkara yang asas sahaja, jadi itu sahajalah yang dipersetujui oleh para peserta. Sekiranya mereka ingin menambah lebih daripada itu, contohnya bencana alam, perlu mendapatkan persetujuan bersama oleh para peserta yang sedia ada. Jadi ini mungkin agak sukarlah. Oleh sebab itu, perkara ini sebenarnya telah dibincangkan juga di peringkat pengendali takaful dan juga di peringkat penasihat syariah takaful, bukan berkaitan dengan banjir ketika itu, tapi berkaitan dengan pandemik COVID, sebab ada juga memberikan kesan kepada peserta yang tidak dirangkumi di dalam perlindungan lah, maknanya pandemik itu sendiri dikecualikan juga. Jadi ada dibincangkan bahawa kalau untuk dapat direct daripada dana takaful tu mungkin ada isu, mungkin tidak mendapat redha ataupun persetujuan daripada peserta yang lain. Jadi ada cadangan supaya perkara tersebut ditanggung oleh pihak pengendali takaful sebagai sebahagian daripada CSR ataupun Corporate Social Responsibility daripada pengendali takaful, dengan mendapat persetujuan daripada pemegang saham atau pemegang taruh di dalam syarikat takaful itu sendiri. Dan ini juga tidak akan menjejaskan dana takaful lah, sebab kalau kita ambil melebihi daripada kontrak asal, dikuatiri dana takaful tidak akan mencukupi untuk memberikan perlindungan terhadap perkara-perkara asas yang telah disetujui. Jadi antara solusi yang telah dicadangkan adalah mungkin kalau syarikat takaful sendiri yang ada lebihan dari segi CSR fund, dana CSR mereka boleh menubuhkan tabung khaslah untuk membantu peserta-peserta takaful dalam keadaan-keadaan yang exceptional lah, seperti bencana banjir ataupun COVID-19 lah sebelum ini. Baik, sebenarnya penjelasan yang cukup terperinci daripada doktor mengenai instrumen takaful ini, tapi kita nak berhenti lihat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Tijarah, jadi anda jangan ke mana-mana. Anda masih lagi bersama saya Hana Ismail dalam Tijarah, dan kita membincangkan mengenai bagaimana instrumen kewangan dalam Islam boleh membantu mangsa banjir bersama dengan Dr. Engku Rabiah Adawiyah. Doktor, menangani keadaan banjir dengan baik adalah amat penting. Namun krisis pasca banjir adalah isu yang lebih mendesak kita sebenarnya. Pada pandangan doktor lah, bagaimana sebenarnya objektif maqasid syariah seperti penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta ni boleh diguna pakai untuk membantu mangsa-mangsa banjir bangkit semula, meneruskan kehidupan selepas musibah banjir berakhir? Terima kasih Hana. So kalau kita lihat memanglah pasca banjir itu kita banyak perkara lagi yang perlu kita fikirkan berbanding dengan semasa banjir berlaku. Dan kalau kita lihat objektif ataupun maqasid syariah, terutamanya penjagaan 5 daruriyat, agama, nyawa, akal, keturunan dan harta ni memang terkesanlah semasa banjir, kerana kita lihat berlakunya kehilangan nyawa, kehilangan harta yang sangat menyedihkanlah di kalangan masyarakat. Jadi pasca banjir memang kita perlu bangkit semula lah setelah musibah berakhir. Dan kalau kita lihat pemulihan ataupun kebangkitan semula setelah berlakunya musibah ini perlu ditekankan dari segi keutamaan yang perlu diberikan, sebab dalam konteks ini kita ada yang dikenali sebagai fiqh aulawiyat, iaitu fiqh
keutamaan, yang mana lebih utama berbanding dengan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat memang pasca banjir ni dia ada pelbagai tahap sebenarnya. Kalau kita lihat minggu pertama selepas banjir itu, dia ada keperluan yang berbeza dengan contohnya minggu kedua, ketiga, keempat dan seterusnya daripada pasca banjir. Kalau pada minggu yang awal tu kita dari segi bantuan pun berbeza. Mungkin masa tu lebih kepada evakuasi, keperluan asas makanan dan minuman dan penempatan sementara. Tetapi selepas tu macam kita lihat pada minggu ni lebih kepada pembersihan, sanitasi. Jadi kita perlukan alatan-alatan pembersihan dan sebagainya lah. Seterusnya kita perlukan selepas daripada pembersihan tu biasanya akan ada keperluan untuk pengawalan penyakit. Sebab selepas banjir ni kemungkinanlah ada berlaku wabak waliyazubillah lah, mungkin macam yang disebut-sebut macam mungkin berlaku jangkitan akibat kencing tikus dan sebagainya. Jadi mungkin ada keperluan terhadap kawalan penyakit, perubatan dari segi mungkin keperluan kepada klinik bergerak, ubatan dan lain-lain. Dan seterusnya kita perlu juga tangani perkara-perkara seperti trauma pasca bencana, sama ada dari segi emosi, mental, rohani dan juga fizikal. Dan kehidupan perlu dipulihkan di mana keperluan asas yang dalam bentuk perkara daruriyat dan juga hajiat sama ada berkaitan dengan nyawa, agama, akal, keturunan dan harta perlu dipenuhi dan juga disantuni. Jadi di situ kita lihat perlu ada perancangan yang strategik dan juga bersasar bagaimana kita hendak memulihkan masa banjir ini, sama ada dari segi pemulihan fizikal, infrastruktur contohnya, rumah yang musnah, perabot-perabot yang telah hilang, dan juga sekiranya tempat bekerja juga telah tempat yang di mana sumber pendapatan tu musnah, contohnya kedai dan juga kilang musnah. Jadi bagaimana kita nak memulihkan benda-benda ni. Jadi perlukan suatu intervensi yang berstrategi dan berkesan yang memberikan impak terhadap mangsa banjir itu sendiri. Baik, terima kasih Doktor di atas penerangan yang cukup terperinci itu tadi. Dan dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Dr. Engku Rabiah Dawiyah Engku Ali selaku pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan musibah banjir di luar jangka yang melanda beberapa negeri di Malaysia baru-baru ini sehingga menyebabkan kematian hampir 30 orang akan pasti sebenarnya meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada mereka yang terjejas. Oleh itu, inilah masanya bagi kewangan Islam untuk terus ke depan membuktikan kehadiran mereka dalam terus membantu mangsa-mangsa banjir melalui pelbagai instrumen bantuan yang dibincangkan tadi. Dan diharapkan melalui instrumen-instrumen seperti ini, ia akan dapat membantu mengurangkan kesan sampingan ekonomi dan sosial dialami mangsa dan membina semula kehidupan mereka dengan berkesan di masa hadapan. Saya akhiri program Tijarah dengan petikan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menjadikan urusan orang lain mudah, pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan juga akhirat. Sampai di sini saja, insya-Allah kita bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.